bila hakim tanya, kenapa awak minta cerai? Dia tak sayang saya, Tuan Hakim. Apa bukti dia tak sayang kat awak? Dia kahwin seorang lagi. Tak, dia sayang. Tanya suami, awak sayang tak? Sayang, Tuan Hakim. Saya sangat sayang dia. Itu sebab saya tak boleh hidup tanpa dia. Habis kenapa kamu kahwin seorang lagi? Hakim, saya tambah. Macam rumah. Rumah ni dah elok dah. Saya tambah kondo. Salah tak? Tak salah. Tambah tak salah. Utuhkan tu yang tak bagus. Membazir namanya. Nak poligami ni bukan benda yang mudah. Tu kalau kuat syarat yang you dah nekat, silakan. Tapi kalau rasa tak kuat, kita masih 50-50, so better teruskan istikharah dan solat hajat. Adakah seorang suami yang berkahwin lebih daripada seorang itu dan dia mampu dan cukup syarat berdosa? Satu. Nombor dua, adakah disebabkan dia berkahwin dengan perempuan yang nombor dua, isteri kedua, dan isteri kedua tidak pernah menyuruh dia ceraikan yang pertama, tetapi dia hanya nak berkongsi kasih, adakah dia berdosa? Dua. Tak. Nombor tiga, isteri pertama yang minta cerai dan dia telah diceraikan, adakah isteri kedua yang akan menanggung dosa suami yang memecah belahkan isteri itu, suami isteri itu? Tak. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Dia tidak mampu untuk tahan hati dia untuk bercinta. Tapi dia nak elak daripada buat benda yang haram, berzina, dia kahwin. Dengan harapan suami dia dapat melakukan keadilan, dapat buat benda yang baik. Tapi tiba-tiba bercerai. Bukan sebab dia. Bukan dia yang minta cerai. Bukan dia yang suruh ceraikan isteri pertama. Sebab ada isteri kedua yang minta suruh cerai yang pertama. Itu tak bagus. Perempuan tu dia akan tanggung dosa. Sebab apa? Dia yang mengajak dan menyokong isteri suami dia cerai yang pertama. Lebih teruk lagi, dia nombor tiga. Dia suruh cerai kedua dan pertama. Ini Yahudi punya style. Zionis. Awak menumpang tanah Palestin, awak nak ambil semua. Itu too much, sister. Too much, sister. Walaupun saya ini menyokong penuh dan memastikan hak para isteri terjamin. Namun jangan diperkotak-katikkan. Tata kelola itu penting. Nak faham, nak bagi tahu tu? Gelak makcik, sabar makcik. Nak bagi tahu yang tadi tu. Apa nama, kamu nak ambil semua, mana boleh? Sebab saya jumpa, dia suruh cerai yang kedua, yang pertama. Itu tak too much. Tapi awak masuk rumah orang, awak masuk dalam hati seorang suami yang dah ada isteri pertama, isteri kedua, isteri ketiga, awak kena hormat 1, 2, 3 ataupun 1. Hormat. Yang kedua ni, kalaulah yang kedua ni hormat macam ni, yang pertama lama-lama dia akan lembut hati juga. Betul tak? Memanglah mula-mula dia tergurislah, sakitlah hati dia, hancurlah hati dia. Tapi percayalah, kalau isteri pertama, isteri kedua, ketiga ni pandai mainkan peranan, tak berlakulah perbalahan. Jadi takkanlah isteri yang kedua tu akan tanggung dosa kalau dia tak pernah minta untuk suami dia cerai yang pertama. Cuma berdosa tak isteri pertama dengan isteri pertama minta cerai untuk bercerai tanpa sebarang sebab ataupun dengan bersebab. Kalau bersebab, dia tak berdosa. Itu hak dia. Tapi kena buktikanlah yang dia tu dizalimi. Faham? Jangan sebab bila hakim tanya, kenapa awak minta cerai? Dia tak sayang saya, Tuan Hakim. Apa bukti dia tak sayang kat awak? Dia kahwin seorang lagi. Tak, dia sayang. Tanya suami, awak sayang tak? Sayang, Ustaz. Sayang, Ustaz. Sayang, Tuan Hakim. Saya sangat sayang dia. Itu sebab saya tak boleh hidup tanpa dia. Habis kenapa kamu kahwin seorang lagi? Saya tambah je, Ustaz. Hakim, saya tambah. Macam rumah. Rumah ni dah elok dah. Saya tambah kondo. Contoh. Salah tak? Tak salah. Tambah tak salah. Utuhkan tu yang tak bagus. Membazir namanya. Leceh dah. Bila kita habis tajuk ni?
Sebenarnya saya tak layak nak ngajar tajuk ni sebab saya tak mengamalkan poligami. Kena cari ustaz yang poligami mengajar tajuk ni khusus. Ataupun ustazah yang dimadukan. Baru sedap. Dia kongsi pengalaman. Aku tak boleh kongsi pengalaman sebab memang tak ada pengalaman. Tak payah. Korang ni bias tau. Bilalah korang nak berubah. Rasa kuliah dah banyak kali. Tak mau berubah-ubah lagi nampak gayanya. Semoga Allah bagi hidayah kepada semua yang hadir pada hari ini. Betul, betul. Itu betul tu. Nabi tak, dia isu dia apabila Ali bin Abi Talib dia nak kahwin seorang lagi, dia nak tu, Nabi tak benarkan. Bukan Nabi tak benarkan, Nabi tak berapa happy. Kerana apa? Kerana Fatimah adalah anak kesayangan Nabi SAW. Tengok, tak ada orang yang happy. Dan kebetulan pula Ali bin Abi Talib ni ikut, dia sayang bapa mertua dia, iaitu Nabi SAW. Dan dia ikut rentak bapa mertua dia. Bukan semua menantu macam tu. Kebanyakannya hantu. Dia kacau, dia akan lawan bapa mentua dia. Of course lah, kan? Tak ada. Ada kawan saya, tuan-tuan. Bapa mentua dia, 3 isteri. 3 isteri. Jadi, dia ni bila kahwin dengan anak bapa mentua dia ni, dia rasa, dia pun akan dapat macam bapa mentua dia. Bapa mentua pula kaya. Dah bagi projek jaga, tak ada masalah. Duit dia pun banyak. Isteri dia pun alhamdulillah duit banyak. Suatu hari, dia jatuh cinta dengan pramugari. Pramugari. Biasalah, travel selalu kan. Business class. Pramugari pula, tak ada kerja. Ada 2-3 orang ni, dia jaga waktu je. Kebetulan Allah nak tunjuk, banyak kali travel, kebetulan selalu dalam satu kali lubang. Kebetulan. Bukan dia boleh tetapkan, tiba-tiba jumpa. Dah jatuh cinta. Dia minta izin isteri dia. Isteri dia diam. Isteri pula baik. Geng masjid Tengku Ampuan Jemaah. Contoh. Belajar pula dengan Dr. Izhar kan. Diam senyap. Nangis mata tu. Nak halang tak boleh sebab suami mampu. Nak minta cerai tak bagus, tak ada sebab. Nak tolak poligami tak boleh, disebut dalam Quran dan hadis Nabi pun ada. Dia diam, dia kata, awak tanyalah baba. Tanya baba. Baba lah, baba betul dia lah. Semua orang nampak, oh tanya baba dia, confirm dapat lah. Mak dia pun bagi tahu, apa tanya baba, habis kita. Perjuangan kita selama ini habis kalau tanya baba. Tahu tak apa yang berlaku? Bila anak menantu ni pergi tanya, baba nak kahwin seorang lagi. Baba dia menangis. Baba dia menangis. Baba dah buat. Mama baba, isteri baba, mak anak dia ni sedih. Disebabkan baba kahwin lebih daripada seorang. Hari ini baba tak nak anak baba sedih. Sebagaimana baba buat kepada mak-mak dia. Dia menangis, menantu menangis, anak menangis. Akhir tak kahwin. Mati. Tak. Itu sebabnya bila you cakap from heart, dia akan sampai kepada hati anak dia. Anak dia jadi. Tak dia kahwin. Baru dia faham dia akan menyakiti hati isteri dia. Walaupun isteri dia baik. Lepas tu isteri macam kata, tak apalah, awak nak kahwin lah, tak apa. Isteri pula suruh. Tapi dia tak nak. Dia kata tak apalah. Saya faham apa yang bapa nak. Tengok. Itulah macam Ali bin Abi Talib dengan Nabi SAW. Dia sayang anak dia. Dia tak nak anak. Dia takut nanti kan. Dia tetap akan berlaku konflik. Nabi boleh menghadapi konflik.
Isteri-isteri Nabi, Nabi boleh kawal semua. Takut Ali tak mampu nak kawal. Maka sedihlah sedihlah Fatimah radhiyallahu anha. Nampak tak? Jadi, terpulang pada lelaki tu. Nak poligami ni bukan benda yang mudah. Tu kalau kuat syarat yang you dah nekat, silakan. Tapi kalau rasa tak kuat, kita masih 50-50, so better teruskan istikharah dan solat hajat. Kalau Allah bagi luan, kahwinlah. Kalau tak mampu, nak buat macam mana kan? Baik tuan-tuan dan puan. Adil sebagai syarat utama poligami. Ini adil ni berat ni, banyak ni tuan. Ini yang paling payah sekali ni. Adapun syarat yang ditetapkan Islam tentang poligami itu adalah seperti kepercayaan seorang Muslim pada dirinya sendiri, bahawa dia akan berlaku adil terhadap 2 orang isterinya atau lebih daripadanya. Kena adil. Adil ni payah. Siapa yang mampu, kalau isteri dia yang pertama duduk rumah 1 juta, isteri kedua pun lebih kurang tu juga. Cuma dia boleh membezakan sikit. Isteri pertama rumah banglo, isteri kedua kondo. Banglo 2 juta, kondo 1 juta. Separuh daripada harga yang pertama. Dia tak boleh bagi sama juga. Kecuali dia mampu. Ada kawan-kawan saya yang mampu. Dia kahwin, isteri pertama rumah dia 1.5 juta. Dia kahwin nombor 2, dia bagi terus rumah 1.5 juta. Hebat kan? Isteri pertama lorong 1, isteri kedua lorong 4. Dia bagi sama. Dia pergi butik Gucci. Dia bagi tahu, setiap daripada kamu bajet tak lebih 10,000. Bawah 10 on. Atas 10 tambah. Top up. You top up you from your account. Pergi, dua-dua tu masuk je macam tentera Qassam. Berpisah, berpecah, mengatur strategi, mengambil beg atau kasut dan sebagainya, bawah 10,000. Itu adil. Dua-dua jalan. Kadang-kadang dia beli, tengok, nampak, ada Gucci depan ni. Jalan. Yang ni beli, yang ni beli. Dia tak ada tambahan. Cuma yang kedua tu, duit lebih sikit, dia beli satu lagi. Duit dia. Tak apalah. Suami bayar satu je. Tu adil. Ini tak. Isteri kedua, disayangi. Kan? Isteri pertama, dihormati. Hormati ni bagi apa yang ada je lah. Kita hormat dia. Sayang, semua nak ambil. Tak boleh. Dia kan sama. Macam kawan saya daripada Arab. Ni kawan, dia ni hakim di Saudi. Dia datang, dia bawa 4 isteri. Arab biasa. Saya kalau pergi Arab, jumpa kawan-kawan, dia tak tanya saya anak berapa. Tak pernah lah dia orang tanya. Kam laka min aulad, berapa orang anak kau? Tak. Kam laka min zaujah, berapa orang isteri kau? Daripada dulu sampai sekarang, bila dia orang tanya, wahidah. 1. Dia orang kata, ya syekh, wallah aib. Memalukan. Wallah saiqi, driver aku pun 2. Engkau level driver aku je. Sedih saya dengar, tuan-tuan. Tapi cinta itu tak buta. Tapi tak ada rezeki kan, tak apalah. Cuma nak bagi tahu, dia datang bawa 4 orang. Dia nak pergi bercuti. Dia bercuti bawa Imam Sudais datang bawa isteri semua. Makan. Isteri saya pernah makan dengan isteri-isteri Imam Sudais. Dia makan, confuse dia. Isteri tu bagi makan, bagi air. Uish, kongsi cawan. Lama dia balik-balik tanya, macam mana boleh berlaku macam tu kan? Saya kata, saya pun tak tahu. Saya pun tak tahu macam mana boleh jadi macam tu. Sukar. Dan tapi yang bestnya, dia bila datang, dia masuk LV. Dia nak beli beg. Dia bagi tahu dalam tu, okey. Beli, tidak kurang, seorang tidak kurang daripada
kos dia tidak boleh lebih daripada RM25,000 seorang. Maknanya dia sedia RM100,000. Oh, semua beli. Saya kira tu, bagi cukup 25. Dia kira, bayar. Oh, saya kata. Yang bagusnya sebab saya teman, saya pun dapat satu. Saya duduk bila dia datang lagi, tak datang lepas tu. Lepas tu dia banyak pergi ke tempat ni, dia banyak pergi Indonesia, pergi Bangkok. Rezeki masing-masing. Kan? Macam you all, tak apa. Suami masuk di pasar malam, pilihlah, jangan lebih daripada RM50. Okey lah tu, itu adil lah tu. Kan? Okey, semua beli jangan lebih daripada RM200. Semua bertebaran lah dalam pasar malam dekat Shah Alam tu kan. Tak kisah, mengikut kemampuan masing-masing. Kau kan jangan fikir nak ikut macam LV, Gucci, semua tu. Setiap orang ada hak dia. Faham tak? Mengikut kemampuan masing-masing. Hmm. Bagus ayat dia. Sebab pasar malam tu lah tak dapat 2, 3, 4. Kau jangan. Kejap lagi kan dia bawa pergi Gucci kan. Ya, baik. Jadi adil adil tu subjektif. You all tak boleh nak letak adil tu mesti sama macam ni, tak pula. Ikut kemampuan masing-masing. Apa? Perasaan tak boleh kira. Sebab Nabi doa, Ya Allah, kau hisap aku atas apa yang aku mampu, jangan hisap atas apa yang aku tak mampu. Kasih sayang tak boleh. Oh, tak boleh. Sayang isi pertama dengan kedua, tak boleh sama. Kereta baru dengan kereta lama, beza tak? Itu pun cukup lah. Bukan nak bandingkan you all dengan kereta, tak. Cuma nak bagi perumpamaan. Tashbih, tamsil, bagi nampak, oh okey, kita boleh beli kereta. Lap yang kereta baru tu lebih banyak daripada lap kereta lama. Sebab kereta lama tu memang dah macam tu. Buat apa pun macam tu. Jadi, kena faham situasi begitu. Kan? Cuma, yang kena adil adalah fizikal. Fizikal. Itu yang penting. Wang, pakaian, keperluan, nafkah, itu kena adil. Nah, didikan anak-anak kena fikir juga. Jangan dia fikir, oh aku kahwin lebih. Anak kau tak jaga. Anak kena jaga. Sebab itu Allah sebut, fa in khiftum alla ta'dilu fawahidah. Bila kamu tak mampu nak melakukan adil, cukuplah seorang. Begitulah. Ya, tak mampu adil, seorang. Hatta masa. Tadi puan tanya, Ustaz, mulalah dulu. Sebab aku tak ada masa. Kalau ada masa, saya bagi dah. Tak ada masa. Sekarang pun isteri saya tak sempat jumpa. Kalau kahwin seorang lagi, adakah saya akan jumpa? Tak jumpa. Jadi, itulah. Rezeki saya kat situ tak ada. Allah bagi satu nikmat, orang kenal, tetapi Allah tarik nikmat, hubungan dengan masa dengan keluarga dah tak ada. Sebab Allah dah ambil. Allah tak bagi semua sama. Betul tak? Dia Allah bagi jari. Ada kurus, ada gemuk. Semua tak sama. So you all kenalah hadapi benda macam ni. Yelah, nak macam mana? Memang dah rezeki aku kat situ. Kan? Nabi kata apa? Man kana lahum ra'atan yamilu li ihdahuma 'ala al-ukhra jaa yaumal qiyamah yajur ahada syiqqaihi saqitan aw ma'ila na'uzubillah. Orang yang ada dua isteri tapi dia tak adil dengan salah seorang daripadanya. Tu. Tuan-tuan jangan ingat yang adil tu hanya dia lebihkan pada isteri kedua dia. Tak ada. Dia kahwin dua. Isteri pertama dapat macam biasa, isteri kedua yang teruk. Isteri kedua tak ada apa kat rumah. Isteri kedua tak ada apa. Memang tak dapat keistimewaan seorang isteri. Kau jawab di akhirat kelak. Nampak tak? Tu sebabnya Nabi kata di akhirat, orang yang ada dua, dia tak adil, datang dengan menyeret sebelah lambungnya dalam keadaan sengit atau berat sebelah. Dia sengit, jalan dalam keadaan sengit. Dipanggil geng-geng sengit di padang mahsyar. Jadi, tak payahlah geng sengit. Baik jadi geng bongkok disebabkan amalan kita.
daripada jadi geng sengit. Tak nak. Dekat dunia dah kena stroke, sengit dah muka. Di akhirat, sengit lagi sebab tak adil. Itu sebabnya, hilangkan kamu punya stres. Dia kena stroke sebab apa? Stres. Cari masa tak jumpa, bekerja sana kerja sini, darah naik, sengit. Bila dah sengit, lagi dah tak boleh nak adil. Habis. So, yang nak kahwin seorang lagi tu bagi tahu pada suami, jagalah kesihatan baik-baik. Yang kat belakang-belakang tu kan. Nak kahwin seorang lagi, jagalah kesihatan. Jogging 10 km sehari, naik bukit, apa lagi? Kan? Fizikal okey, boleh hadapi masalah dengan tenang, move on. Ini isteri belete kepala je dah. Darah 212. Tak payah. Condong sebelah yang diancam oleh Nabi SAW dalam hadis ini ialah disebabkan oleh sikap keringanan terhadap hak-hak isteri yang lain. Na'udzubillah. Dalam ayat Quran Allah sebut juga dalam surah Nisa, walan tastati'u an ta'dilu bainan nisa walau harastum fala tamilu kullal mail. Walau bagaimanapun, adil tu bukan dalam semua aspek. Dalam bab cinta, sayang, dia tak boleh nak tu. Cuba Allah sebut walan tastati'u an ta'dilu. Kamu takkan sama sekali boleh berlaku adil. Dalam bab apa? Dalam bab kasih sayang, cinta. Bab giliran wajib. Kalau isteri tu 2 hari, ini 2 hari. So dia bukan 7 hari lah dia orang ni. Dia mesti lebih. 8 hari. 2. Kan? Sebab Nabi doa, Allahumma haza qismi fima amlik fala tu'akhizni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, ya Tuhanku, inilah giliran yang mampu aku lakukan. Maka janganlah engkau mengiraku terhadap atau menghisapku terhadap apa yang engkau lakukan, tetapi aku tidak dapat melakukannya. Tengok, Nabi pun minta doa. Ada benda yang Nabi tak dapat nak buat. Contoh, Nabi nak meninggal dunia. Nabi duduk kat rumah isteri lain tau. Tapi dia kata, Nabi tanya, bila aku boleh balik rumah Aisyah? Isteri-isteri dah tahu dah bahawa Nabi nak balik rumah Aisyah dalam keadaan sakit ni. Hantar rumah Aisyah, maka Nabi semua meninggal dan wafat di rumah Aisyah radhiyallahu anha. Kalau ikut kan, kena duduk rumah tu kan. Tapi itu dipanggil tanazalat an haqqihin. Mereka orang perempuan ni, dia banyak lepaskan hak dia, toleransi untuk bagi suami dia gembira. Jadi suami tak berdosa lah. Baik. Apa yang dimasukkan dengan Nabi kata aku tak mampu nak bagi yang aku tak mampu tu? Iaitu apa yang tidak dikuasai oleh hatiku dan kasih sayangku kepada salah seorang di antara mereka. Jadi ini penting untuk perempuan faham. Sebab ada yang kata, Ustaz, dia takkan boleh adil Ustaz. Sebab apa? Sebab dia sayang kepada yang nombor 2. Tak sayang pada saya. Tak sayang dia tak boleh nak ukur. Tapi pembahagian nafkah itu kena boleh ukur. Wallahu a'lam bishawab.